إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا ولمشايخنا وخصوصا إلى الفاتحة. نعوذ بالله من الشيطان. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Yang ketiga daripada anggota 7 itu, pelihara lidah daripada mengumpat. Kerana bahawasanya satu kali mengumpat itu lebih bersangatan dosanya daripada berzina 30 kali dalam agama Islam. Demikian itulah datang pada khabar. Besarnya dosa mengumpat. Sebab dosa ribah ni, dosa mengumpat ni termasuk dosa besar. Dan bermula makna mengumpat itu bahawa engkau sebut akan manusia dengan barang yang ia benci akan dia. Kita sebut aib dia. Jikalau sekiranya ia dengar akan dia, maka engkau itu jadi yang mengumpat lagi zalim. Dan jika adalah engkau itu sebenar dan sungguh perkataan itu sekalipun, walaupun aib itu betul. Jadi kita sampai-sampaikan, kita ceritakan aib itu, maka satu dosa. Walaupun benda tu betul. Kalau benda tu salah, dia jadi fitnah. Benda ni betul sekalipun, kerana apa? Dilarang atas kita ni buka aib orang, menceritakan aib orang. Dalam dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala menutup segala aib hamba-hambanya. Kita pula buka. Sebab akan sampai satu masa besok aib ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila masa dia, iaitu di yaumul mahsyar. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْدًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ Wallahu a'lam. Dan jangan mengumpat oleh setengah daripada kamu akan setengahnya. Adakah kasih salah seorang daripada kamu bahawa makan ia akan daging saudaranya, walhal ia telah mati, maka tentu kamu benci akan dia. Jadi sampaikan besok di akhirat, orang yang mengumpat ni terpaksa makan daging mentah. Makan, buang, makan. Itu jangan buka aib orang. Kalau orang nak menceritakan tentang aib orang lain, jangan dengar dan tinggal. Sekarang ini aib itu orang cerita lebih hebat, iaitu melalui media massa. Orang buka aib orang melalui media massa. Lagi hebat. Kalau dulu yang dengarnya 2-3 orang, sekarang yang dengarnya ribuan orang. Kita cerita aib orang, kita buka aib orang, yang mendengarnya bukan
2-3 orang. Kalau dulu-dulu 2-3 orang. Sekarang 2-30 ribu orang. Jadi dosanya tu lagi banyak, lagi besar. Ya. Kemudian fitnah pun besar. Benda tidak sahih. Kita pun panjang-panjangkan cerita. Ya. Badah tak takut azab Allah Ta'ala, tak takut dengan amaran Allah Ta'ala, lalu kita senang nak buat kerja tu. Itu tanda-tanda bila hati kita ni mula keras. Bila dengan dosa tu kita tak jadi apa-apa. Keras hati tu bila dosa yang kita buat kita tak ada rasa apa-apa, sesal ke apa. Kedua, kebaikan yang luput atas kita kita tak rasa apa-apa. Ni jaga ni. Baik, benda baik tu kita tak dapat buat. Jadi tak ada rasa apa-apa. Jadi jaga. Hati itu dah mula dikeraskan oleh Allah. Dan bermula jalan yang membawa kepada meninggal engkau akan mengumpat dan mencela orang itu, bahawa engkau pandang dan fikir pada diri engkau. Adakah pada engkau kecelaan yang zahir atau tersembunyi? Kita nak berhenti, macam mana caranya? Tengok aib kita. Aib zahir, aib batin. Ramai-ramai memang nampak macam baik. Rupanya bila seorang-seorang jahat. Bila tengah orang ramai nampak baik, tapi bila seorang-seorang mula buat benda jahat. Dan adakah engkau mengerjakan maksiat tersembunyi? Atau zahir? Atau terang-terang buat maksiat? Macam mana jika kita buka aib orang, orang buka aib kita besok macam mana? Allah tu adil. Maka apabila engkau ketahui yang demikian itu daripada diri engkau, maka ketahui olehmu bahawasanya lemahnya dari kelepasan daripada barang yang engkau bangsakan akan dia kepadanya. Seperti lemah engkau juga dan uzur seperti uzurnya seperti uzur engkau. Orang tu buat salah, lemah dia, jangan kita buka aib dia. Kita sendiri pun lemah. Kita sendiri pun uzur, lemah. Jangan buka aib orang, jangan cerita aib orang. Kita sendiri pun salah, kita sendiri pun banyak dosa. Jangan tambah lagi dosa. Itu dia. Tak payah kita cerita aib orang di belakang-belakang orang. Cukuplah. Amalan dah tak banyak. Sekali kita cerita aib orang, kita mengumpat, sejak daripada hari itu amal soleh kita semua kita hadiahkan kepada dia. Dan dosa-dosa dia tu kita ambil. Cuba bayangkan, lepas mengumpat mati. Dosa kita tak hilang, tapi yang hilangnya amal soleh kita. Kemudian dosa orang yang kita umpat tu pula dibagi kepada kita pula. Dah 2 kali dosa. Lepas tu mati pula. Nak pula zaman-zaman sekarang ni. Tak tahu. Kita sendiri tak tahu ketentuan daripada Allah macam mana. Dan seperti benci engkau bahawa jadi cohok engkau. Disebutkan kecelaan engkau. Kita pun tak suka orang sebut cela kita. Orang buka aib kita, kita sendiri pun tak suka.
maka ia pun benci juga akan dia. Kalau kita sendiri pun tak suka, orang yang kita buka aib juga tidak suka. Tapi kena ingat satu perkara. Jangan sampai kita berbangga-bangga dengan maksiat yang kita buat. Jangan sekali-kali kita berbangga-bangga dengan maksiat yang kita buat. Maka jika engkau tutup akan dia, nescaya menutup oleh Allah akan kecelaan kau. Kita usaha tutup aib saudara kita, Allah akan tutup segala aib-aib kita dunia akhirat. Dan jika engkau menzahirkan akan dia dan mencuhur akan dia, nescaya mengerasi Allah Ta'ala oleh Allah Ta'ala atas engkau akan beberapa lidah-lidah orang yang tajam-tajam yang mencari-cari mereka itu akan kemaluan engkau, maruah kita pada dunia. Kita buka aib orang, maka orang lain akan buka aib kita. Jadi kalau kita selalu buat jahat dengan orang dalam dunia, hidup kita tak akan berkat. Belajar buat baik dalam dunia. Dalam hidup ni belajar buat baik. Belajar buat baik. Kemudian mencuhur akan dikau oleh Allah Ta'ala pada hari akhirat atas sekalian muka-muka makhluk semuanya pada hari kiamat. Besok Allah buka aib kita dekat akhirat, semua orang nampak. Allahu ngaji senangan mengaji bab mengumpat senang tak? Senang. Tapi nak amal tinggal mengumpat senang ke susah? Susah. Lepas tu nak tahu senang, nak buat susah. Yang ni baik, yang ni baik, yang ni baik, yang ni jahat. Tapi nak buat susah. Kan? Nak buat kebaikan itu susah. Sebab syurga Allah ni nak masuk susah. Yang bersungguh-sungguh aja yang dapat masuk. Yang tak bersungguh tak dapatlah masuk. Yang sungguh-sungguh dapat masuk. Sebab dia susah. Sungguh-sungguh ni susah. Dia kena harung benda susah. Dia kena lalui benda susah yang menyusahkan nafsunya. Dan jika pandang dan fikir engkau kepada diri engkau zahirnya dan batinnya, maka tiada nampak engkau pada keduanya atas kecelaan dan kekurangan pada agama engkau, dan tiada pula pada dunia engkau. Maka ketahui olehmu bahawasanya jahil engkau dengan kecelaan engkau pada diri engkau itu. Hari satu tengok dalam diri, aku tak ada salah. Maka kata Musannih apa? Rupanya engkau ni jahil dengan diri engkau sendiri. Sampai tak nampak salah. Itu yang rasa diri baik itu. Itu yang habis selalu cakap benda sama. Jangan jadi iblis, jangan jadi iblis, jangan jadi iblis. Rasa baik. Dia dah zikir ribu-ribu tahun. Dia rasa dia ahli syurga. Rupanya ahli neraka. Sebab dia rasa dia tak ada salah. Aku makhluk yang paling baik. Nampak? Makhluk yang paling baik. Allah uji satu je. Dia datangkan makhluk lain yang bernama manusia. Dia dah tak boleh terima. Ada? Dia datangkan makhluk lain yang bernama manusia. Dah tak boleh terima.
Langsung dia pun kata, aku lebih baik daripada Nabi Adam. Kita tak ada macam tu. Kita mungkin tak ada bab yang sama, tapi mungkin dalam masalah yang lain. Tak? Kita buat kerja, orang tegur, orang bagi pandangan. Kita pun kata apa? Kau mana tahu? Nampak tak? Ada perangai iblis tak? Aku tahulah apa yang aku buat. Maka dalam hati dia kata, dia merasakan aku lebih baik daripada engkau. Sebab aku serba tahu. Nampak? Rupanya sabit daripada rasa itulah yang menjadikan iblis ini melawan Allah. Itu Nabi sebut. Nabi suka cerita bab sombong. Sombong ni dia satu perkataan, tapi perkataan itu dia merangkumi rasa. Sombong ni dia duduk bab rasa. Sombong ni dia duduk bab rasa. Ada orang yang sombong dalam bab ilmu, ada orang yang sombong dalam bab amal, ada orang yang sombong dalam bab umur, ada orang yang sombong dalam bab kedudukan. Rasa sombong. Itu disuruh kita ni mujahadah. Ada orang sombong dengan sebab masa. Saya orang lama. Sombonglah tu. Lalu Nabi janji pula orang yang ada rasa sombong ini la yadkhulul jannah. Tak boleh masuk syurga. Jadi sekarang ni kena tanya, nak masuk syurga ke nak masuk neraka? Kalau nak masuk syurga, buang benda tu. Kalau nak masuk neraka, pakai sifat tu. Kita nak duduk mana? Allah bagi kita akal, Allah bagi kita ilmu. Kita nak duduk mana? Nak duduk mana? Itu dia. Terlebih keji dari sekalian bagai-bagai, bodoh yang amat keji dan tiada kecelaan yang terlebih besar daripada bodoh. Sampai dia jahil dengan diri dia. Dia tak nampak langsung celanya. Dan jikalau dikehendak Allah Ta'ala dengan dikau kebajikan, nescaya menampak ia akan dikau dengan kecelaan diri kau. Nampak? Kalau Allah nak jadikan kita orang baik, sentiasa dinampakkan celah diri. Ni yang hadis habis selalu baca kan. Selalu baca. Siapa-siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk jadi hamba yang baik, 3 perkara kan. Pertama, difahamkan dengan hukum hakam agama. Dia bagi ilmu. Jadi bila kita tahu yang ni salah, yang ni betul. Kedua, dizuhudkan dengan dunia. Mana apa? Dia tak tamak. Dia terpelihara daripada perkara-perkara yang haram daripada dunia. Kalau tak ada sifat zuhud, lalu tak kira halal haram. Halal pun ambil, haram pun ambil. Itu pentingnya zuhud. Zuhud ni wajib, iaitu meninggalkan tiap-tiap dunia yang haram ni wajib.
Yang ketiga, apa kata Nabi? Sentiasa dapat melihat kecelaan di diri. Dia tengok, aku ni salah ni. Kan? Aku ni tak betul ni. Ya tak? Ada silap aku ni. Ya. Lepas tu kita tengok ulama-ulama, tutup guru kita, dia cakap dia tak banyak. Ya. Bila jumpa dia, dia tak cerita hal orang. Itu hebat dia. Ya. Dia tengok tok guru. Ya. Sampai peringkat kita sampai tak kenal. Yang ni tok guru, yang ni tok guru. Kerana bahawasanya telik engkau kepada diri engkau dengan petelikan redha dan mengelokkan itu sehabis-habis bodoh engkau dan jahil engkau. Jadi bila kita tengok diri kita ni tadi, ya, banyak celah, ya. Jadi bila kita nampak diri kita elok, ya, sehabis-habis bodoh lah. Ya. Nampak aku ni elok aja, mengelokkan itu sehabis-habis bodoh. Ya. Yang keempat, berbantah-bantah dan berkelahi dan bermenang-menang percakapan. Zaman ni macam ni lah. Maka pelihara olehmu akan lidah engkau daripadanya. Kerana bahawasanya demikian itu menyakiti akan orang yang dicakap kepadanya dan menjahil akan dia, ya, dan mencela akan dia. Jadi kita jadi bodohkan orang, cela orang, ya. Dan lagi ada padanya memuji diri. Jadi kita angkat diri kita pula, terasa kita bagus, ya. Dan membersihkan dia dengan bertambah dan lebih cerdik. Kita tonjolkan diri kita. Dan ilmu, ya, kita lebih halim, ya. Kemudian adalah demikian itu menyusahkan kehidupan pula. Kerana bahawasanya engkau, jika engkau membantahkan orang yang kemecah-kemecah, orang yang tak bagus ni, nescaya menyakiti ia akan dikau. Ya. Orang-orang yang kita bantah-bantah dengan orang-orang yang kira orang yang ni lah, orang tak senonoh, maka kita jadi disakiti pula. Ya tak? Dan jika engkau membantah-bantahkan yang berhemat, nescaya marah dia akan dikau dan dengki ia akan dikau. Ya, kita nasihat dia, tadi marah balik, dah tinggallah. Itu macam mana nak buat? Datang doa, kan? Ada orang yang dinasihat, dia tak dengar, nasihat tak dengar, nasihat tak dengar, berkali-kali nasihat, tak nak dengar. Ya, doalah, minta dengan Allah. Ya, sebab hidayah bukan milik kita, hidayah milik Allah. Bila dia nak jadi orang soleh, nak jadi orang baik, kita tak tahu. Ya, hari ini dia tolak, mungkin lepas kita mati besok dia baik. Kita tak tahu. Ya, masa kita hidup, kita nasihat dia, dia lawan balik, dia tak ikut. Kadang-kadang dia tak lawan terang-terang, dia lawan dengan cara dia tak nak ikut. Ya. Jadi tak payahlah rasa apa-apa. Kenapa tak payah rasa apa-apa? Sebab hidayah bukan milik kita, hidayah milik Allah. Jadi kerja hamba ni apa? Amal ma'ruf nahi mungkar.
Sampaikan aja baik. Benda jahat tegak. Dah tak nak ikut. Ya, nak buat macam mana? Sebab ya, jannah ini rezeki masing-masing yang telah ditentukan oleh Allah. Ya. Dengan jalan apa? Ya, ada pula syariatnya dengan jalan kita menunjukkan, menzahirkan kesungguhan beramal syariat Allah yang dibawa oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah, macam mana nak buat? Tak boleh buat apa lah. Ya tak? Ya. Dan sesungguhnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tarakal mura'a wa huwa mubtilun banallahu lahu baitan fi rabdil jannah wa man tarakal mura'a wa huwa muhikku banallahu lahu baitan fi a'lal jannah." Siapa-siapa yang meninggalkan, ia akan berbantah-bantah. Kata ni mula sembang elok, lama-lama mulalah bantah-bantah. Orang ni kata ni, orang ni cakap ni, orang ni keluar ini, orang ni keluar. Macam-macam nak zaman sekarang kan. Ya tak? Zaman sekarang. Ya. Orang kira nak betul aja. Walhal ia mengerjakan yang ditegar. Ya. Membina Allah Ta'ala baginya akan satu rumah pada pangkat-pangkat yang bawah daripada syurga. Ya, dia berbantah dalam keadaan dia salah. Kemudian dia berhenti. Ya, maka Allah janji, Nabi janji kat kita apa dia? Iaitu dapat rumah-rumah ya yang bawah daripada syurga. Dapat rumah tepi-tepi syurga. Tapi kalau dan siapa-siapa yang meninggalkan ia berbantah-bantah, walhal ia mengerjakan yang sebenar, dia betul. Ya, cakap ini, dia betul. Cakap ini, orang ni lawan lagi. Cakap ini, dia lawan lagi. Dia tinggalkan supaya tak jadi mujadalah. Membina Allah Ta'ala bagi satu rumah pada yang tinggi daripada kebaikannya, kebanyakannya. Ya, dapat rumah ya yang setinggi-tinggi tempat daripada syurga Allah. Nampak Allah bina dia fi a'lal jannah ni tadi. Ya. Maka hendaklah menzahir engkau akan yang sebenar itu dengan jalan nasihat pada kelakuan yang sembunyinya. Ya. Nasihat dengan mulut tak boleh, tunjukkan perbuatan yang baik. Sebab dakwah ini ada dua. Satu, dakwah bil lisan. Dua, dakwah bil hal. Dakwah dengan lisan, cakap tak nak dengar, tak apalah. Kita tunjukkan perkara-perkara kebaikan, tunjukkan akhlak yang baik, ya. Udah cakap tak nak dengar, ya. Kadang kita tak nak dengar ni sebab apa? Sebab kita rasa kita ni lebih bagus daripada orang lain. Yang bila orang cakap kita tolak, ya. Kita rasa kita tahu bagus, ya. Ada bila dinasihatkan, jadi kita tolak. Jadi bila kita jumpa dalam keadaan yang sedemikian, ya, tak payah guna kalam, guna lisan, tapi tunjukkan hal yang baik. Tiada dengan jalan berbantah-bantah, ya. Nah, tak payah berbantah-bantah. Ya. Dan adalah bagi nasihat itu beberapa lafaz dan kelakuan
yang dihajatkan padanya kepada lemah lembut dan beralus-alus. Dan jika tidak, nescaya ia jadi cohor dan bacor pula. Ya. Dan adalah fasadnya terlebih banyak daripada silahnya. Bila berbantah ni, ya, binasa terlebih banyak, mudarat lebih banyak daripada manfaat. Ya. Baik itu dalam hal melaksanakan agama ni, dia perlu ada kekuatan rohaniah. Kalau jiwa tak kuat, nak kuat jiwa macam mana? Satu, akidah kena betul. Dua, kena dekat dengan Allah. Akidah yang betul ini apa? Kena tahu yang memberi hidayah siapa. Ini kita pegang ni. Usia ikhtiar hamba wajib. Yang memberi bekas kedua, dekat dengan Allah. Ya. Bila kita dekat dengan dia, hati jadi tenang. Tenang hati. Ya. Sebab manusia ni tak ada daya upaya. Dia tak ada daya, tak ada upaya. Dia tak ada kuasa pada hakikatnya. Amal ma'ruf wajib. Tapi yang memberikan hidayah bukan hamba, tetapi Allah. Dan siapa-siapa yang bercampur ia dengan ulama-ulama fiqah masa sekarang, nescaya ghaliblah atasnya tabiatnya berbantah-bantah dan berkelahi-kelahi dan berlawan-lawan, dan kepayahanlah atasnya oleh diam. Sebab itu pentingnya kita ni beramal fiqh, tauhid, fiqh, tasawuf. Tu habis selalu cakap. Jangan cari ilmu, cari berkat ilmu. Jangan minta umur panjang, tapi minta berkat umur. Jangan minta harta banyak, tapi minta berkat harta. Buat apa harta banyak, tapi harta ni boleh jauhkan kita dengan Allah. Sebab harta kita masuk neraka Allah. Tapi bila harta yang barakah, maka asbab harta ni dapat kita masuk syurga Allah. Ada ilmu, bukan untuk kita berlawan-lawan, cari salah orang, buka aib orang. Zaman ini macam itulah. Tetapi dengan adanya ilmu, makin kita mengenal Allah, makin jadi takut dengan Allah, makin jadi hampir dengan akhirat. Makin ada ilmu, nampak. Sekarang ni kan, ada ilmu, kita nampak apa? Wabak yang berlaku ni. Kata Abi, suruh korang fikir. Bukan sekali ini je datang. Kalau ikut sejarah, banyak kali wabak berlaku. Macam-macam wabak.
Ada satu wabak itu dipanggil maut hitam dipanggil. Ya. Mengakibatkan 200 juta manusia mati. Zaman tu. Lepas tu datang lagi wabak lain. Mati lagi orang 20 juta. Mati datang lagi wabak lain. Ini dah berapa kali wabak? Ya. Cumanya apa yang kita belajar daripada melihat segala kejadian? Kamu belajar apa? Habis belajar apa? Kamu semua belajar apa? Kamu nampak apa? Habis nampak apa? Itu jangan sampai mata kita buta. Itu yang disebut oleh Allah dalam Quran. Sumum, bukmun, umyun, fahum, dalam surah Baqarah, yarji'un. Jangan ada mata tak nampak, tengok aja. Nah, mulut jadi bisu, telinga jadi pekak. Ambil pengajaran. Itu yang Nabi selalu cakap, hablum minallah, hablum minan nas. Oh, saya tak kisah dengan orang lain. Kalau kita mati besok, boleh merangkak sendiri masuk liang, tak apa. Boleh? Boleh? Merangkak sendiri masuk liang. Wafi boleh, Wafi? Tak harap orang. Boleh? Besok saya mati, saya merangkak sendiri. Boleh? Tak boleh kan? Nodi boleh? Mati merangkak sendiri. Boleh? Boleh? Tak boleh. Kita kena nak orang. Itu Islam ni ajar kita. Hablum minallah wa hablum minan nas. Dua-dua ni kena jaga nak masuk syurga Allah. Jangan semayang, mengumpat tak tinggal. Jangan tak mengumpat dengan orang baik, tak semayang. Tak boleh. Dua-dua kena jaga. Zahir jaga, batin je. Zahir baik, batin jahat, sombong, hasad, dengki, tamak. Mana mau dia? Ya? Semua ni untuk apa? Untuk kita dapat jadi orang baik. Jadi hamba redha. Itu budak-budak bersih. Bayi bila dilahirkan, dia bersih. Ada. Maknya bagi baju. Baju apa pun dia. Orang pun kata tak ada akal. Memang. Tak ada akal. Bagi apa pun ambil. Ya tak? Kita ni sebab dah berakal. Itu banyak akal. Bila dah rasa pandai, mula memandai mandai. Mulalah nak ikut otak kita, nak ikut akal kita. Walhal telah diatur oleh Allah siap-siap. Tapi selalu cakap dengan kamu, aturan dunia ni telah siap. Cuma masa berlaku itu dirahsiakan oleh Allah. Aturan tu dah siap. Mana kata dah siap? Ada dalam hadis. Besok nak hampir kiamat, berlaku ni. Cuma masa berlaku tu tak diberitahu kepada kita. Kan? Tu orang bijak ni. Ya tapi selalu sebut. Akalnya sentiasa memikirkan akan kebesaran Allah. Tuan bijak. Dunia ni dah siap. Dah siap dah.
Lepas itu datang doa. Doa kena ada, banyak-banyak doa. Tapi kita ni pemalas. Bila susah baru nak minta. Bila sakit baru nak minta. Kemudian yang kita minta pula semuanya duit aja. Luaskan rezekiku, luaskan rezeki. Dah berapa tahun dah minta luar rezeki? Dah berapa tahun minta luar rezeki? Ya tak? Ya tak? Berapa kali kita minta, ya Allah, himpunkanlah aku, isteri dan anak-anakku dalam syurga Engkau. Berapa kali minta? Kerol? Mai hari-hari ada doa macam tu. Minta himpunkan Mai, Ila, Adam, anak La dalam syurga sekali hari-hari. Tak dengar. Alhamdulillah, Mai orang paling bagus sekali. Himpun sekali. Mai tiap-tiap waktu nampak. Pak Usop pun tak boleh lawan. Awal tiap waktu tak? Tak ada. Kalah kau dengan Mai lah. Baik. Nadi kena mulalah. Ya. Ya tak? Itu dia. Dan berlawanlah yang ialah yang dipuji akan dia. Maka lari olehmu dan liar daripada mereka itu seperti lari engkau daripada singa dan harimau. Kalau nampak, bukan itu. Kerana meletakkan atasnya oleh ulama-ulama yang jahat, bahawasanya demikian itu ialah kelebihan dan kuasa atas berhujah dan berlawan-lawan yang ialah yang dipuji akan dia. Kalau jumpa orang yang suka berbantah-bantah, lari. Maka lari olehmu dan liar daripada mereka seperti lari engkau daripada singa dan harimau. Jumpa orang macam ni, larilah. Dan ketahui olehmu bahawasanya berbantah-bantah itu sebab bagi kemurkaan dan kecelaan di sisi Allah Ta'ala dan di sisi makhluk. Ya. Baik. Dan yang kelima, habis kelima ni habis berhenti. Membersihkan diri dan memuji diri. Ni jaga ni. Maka pelihara olehmu akan lidah kamu daripada memuji diri. Ya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Dan jangan kamu puji akan diri kamu, kerana ia jua yang terlebih mengetahui dengan mereka yang takut akan dia. Jangan puji diri. Jangan rasa orang yang puji diri sendiri ni rasa dia lebih bagus, dia lebih baik. Dikatakan bagi setengah hukama. Cukuplah situ. Hari ni hari apa? Selasa. Dah selalu hari-hari tanya hari. Esok macam mana ya? Gelap 40 hari 40 malam kata Nabi. Sampai orang dah tak tahu hari, orang dah tak tahu waktu semayang. Masa tu. Kan? Sampai bumi ni gelap. Sampai waktu. Macam mana keadaan tu? Macam Abi
bab apa? Keadaan sekarang ini, Nabi yakinlah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wabak ini akan berlaku dia apa? Dalam masa 2 tahun. Lepas itu habis wabak ni. Mak Nabi sebut dalam hadis tu, hadis yang sahih tu macam tu. Kan? Tahun depan insya-Allah lah habislah. Mak Nabi sebut tentang hadis haji. Orang tertangguh menunaikan haji pada tahun itu dan tahun yang seterusnya. 2 tahun. Tahun yang ketiga, orang boleh mengerjakan haji dan umrah. Jadi tahun lepas tangguh haji. Tahun ni tangguh haji. Tahun depan selesailah. Nabi sebut macam ni. Diselesaikan oleh Allah. Macam mana cara selesainya kita tak tahulah. Kita serahlah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita tengok pula sekarang ni apa dia? Orang boleh melaksanakan umrah dengan visa melancong. Dengan visa melancong. Nak zahir lagi satu hadis Nabi. Seakhir zaman, orang mengerjakan haji dan umrah ni tadi, ada 3 kelompok. Satu, orang pergi haji dan umrah ini sebagai pelancong. 2, orang berniaga. 3, barulah haji itu yang diterima Allah. Umrah yang diterima Allah. Jadi nampak, tak tahulah kita tengok pada hadis-hadis ini. Benda yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhir-akhir zaman. Macam Nabi dulu tahun 90. Tahun 93 Nabi buat haji kan. Tahun 93 Nabi buat haji tahun 93. Masa tu bangunan-bangunan hotel semua rendah-rendah daripada menara-menara masjid. Tak ada satu hotel yang tinggi daripada menara masjid. Nabi sebutlah dalam hadis kiamat. Besok bila dah hampir nak dikiamatkan dunia ni oleh Allah, bangunan-bangunan lebih tinggi daripada emas. Sekarang tak ada satu bangunan yang tidak melebihi daripada menara-menara Masjidil Haram, Masjidil Nabi. Dulu semua rendah-rendah. Benda tu Nabi dah sebut 1400 tahun dulu. Bila masa benda ni terjadi, kita tak tahu, dirahsiakan oleh Allah. Sekarang dah jadi satu. Jadi orang yang beriman dan orang yang bertakwa kepada Allah, dia bukan fikir tentang benda tu. Dia fikir macam mana aku nak selamat ketika aku duduk pada zaman itu. Macam mana aku nak selamat? Macam mana nak selamat? Sebab janji Allah tu dalam Quran. Yahudi dan Nasara takkan sekali-kali redha dengan orang Islam ni. Selagi kita tak ikut cara hidup Yahudi Nasara. Jadi tak payah jadi Yahudi, tak payah jadi Nasara. Kita dah hidup cara Yahudi, kita dah hidup cara Nasara. Sebab kita dah ikut millah dia. Budayanya, caranya, hidupnya.
cara hidup orang-orang Yahudi dan Nasara. Yahudi, kalau bukan bangsa dia takkan layan. Jadi kita macam tu tak? Islam tak? Engkau apa sekalipun, kau orang mana, siapa pun kau, tetapi disatukan dengan kalimah syahadah. Sebab dibina dengan kasih sayang. Tak payah jadi Yahudi, tak payah jadi Nasara, tapi kita dah ikut cara Yahudi dan cara Nasara. Na'udzubillah lah. Na'udzubillah. Tak lindung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lindung dari semua perkara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, peliharalah akidah kami ya Allah, peliharalah agama kami ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kuatkan iman kami, kuatkan Islam kami, tingkatkanlah keyakinan kami kepadamu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadilah kami hamba-hambamu yang saleh. Berilah hidayah dan taufik atas setiap perkataan kami dan amalan kami ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, ampunkanlah segala salah-salah kami, ampunkanlah segala lalai-lalai kami, ampunkanlah ya Arhamar Rahimin dosa-dosa anak isteri kami, adik-beradik kami, mak saudara kami, bapa saudara kami, dan dua ibu bapa kami ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa dan kesalahan sekalian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikan kami hamba-hamba yang sentiasa bersyukur dengan setiap nikmat yang telah Engkau kurniakan dan yang akan Engkau kurniakan atas kami. Jangan Engkau jadikan kami di kalangan hamba yang kufur atas nikmat Engkau ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.